Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-28, surah At-Taghabun. At-Taghabun surah yang ke-7 ataupun surah yang ke-64 dari awal Quran. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir dan terjemahannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون Wallahu alimun bidatis sudur. Surah At-Taghabun, pergi kepada muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Madinah. Ini pandangan jumhurul mufassirin. Jumhur al-mufassirin meletakkan surah ini madaniyah. Wa zahaba ad-Dhahhak rahimahullah ila annaha makkiyatun. Dhahhak kata makkiyah. Wa li Ibn Abbas wa Ikrimah wa jama'ah anna fiha al-makki wal madani. Jadi ada pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas kata ada makki dan ada juga yang turun di Madinah. Kenapa? Sebab dalam ini ada perbincangan tentang maudhu'ul ba'ts. Perbincangan tentang kebangkitan pada hari kiamat, dan juga mujadalatul musyrikin, dan berdebat berhujah dengan puak-puak kafir musyrik. Kemudian dalam surah ini juga menyebut tentang amaran ataupun peringatan tentang musuh dalam rumah, iaitulah dari kalangan anak-anak dan isteri, menunjukkan dia itu madani. Wallahu alam, itu di antara madaniyah makkiyah, tapi majoriti kata madaniyah. Surah ini mengandungi 18 ayat bittifaqil ulama, 18 ayat. Sebab dinamakan surah At-Taghabun. Ma makna At-Taghabun? At-Taghabun dengan makna kerugian. Manusia yang rugi. Al-ghabnu, mana rugi. Simfan apa ni? Nikmatan, Nabi kita sebut dalam hadis, maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu rugi, terpedaya kita. Jadi At-Taghabun, surah menunjukkan kerugian. Kerana pada ayat 9 Allah Ta'ala mengingatkan akan masa makhluk-makhluknya dihimpunkan pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Manusia ni waktu atas dunia ni relax je, tapi bila dah mati nampak rugi. Di akhirat esok sangat-sangatlah terserlah kerugiannya bila kita tengok orang lain bahagia, manusia ni celaka, na'udzubillah. Yakni pada hari itu, hari kiamat,
Orang-orang kafir akan nampak kerugiannya kerana mereka tidak beriman. Dan orang-orang yang beriman juga akan nampak kerugiannya kerana mereka tidak membanyakkan lagi amal-amal yang baik. Dalam siri yang lepas, akhir surah Al-Munafiqun, kita dah bincang tentang bentuk-bentuk kerugian. Semua orang akan rasa rugi. Orang baik rasa rugi sebab tak banyak ibadat. Orang ahli maksiat akan rugi sebab dia pergi buat maksiat. Ahli kafir lagilah rugi. Na'udzubillah. Intisari kandungan surah ini membentangkan dalil-dalil yang terdapat pada langit dan bumi yang membuktikan kekuasaan, keesaan, kemurahan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan sekalian makhluk. Kemudian diterangkan bahawa di antara sebab kufurnya orang-orang yang kafir ialah kerana mereka menganggap bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada mereka bahawa mereka tetap akan dibangkitkan. Kemudian mereka akan diberitahu tentang segala yang mereka telah kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Serentak dengan itu, mereka diseru supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Quran yang menerangkan kebenaran. Oleh kerana ada di antara orang-orang musyrik dan orang-orang munafik yang cuba memperdaya orang-orang yang kurang berfikir dengan mengatakan, kalau Muhammad dan sahabat-sahabatnya berada di atas jalan yang benar, tentulah mereka tidak berhijrah meninggalkan kampung halaman dan tidak pula mereka mengalami kesusahan. Maka Allah Ta'ala menolak anggapan mereka di akhir surah ini. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, itu muqaddimah surah. Kita pergi kepada perbincangan ayat satu-satu. Surah yang ke-64 diturun 18 ayat. InsyaAllah kita masuk kepada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah. Bagi Allah lah kuasa pemerintahan. Baginya lah segala pujian. Dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tengok Allah Ta'ala sini. Permulaan ayat ini dia mula dengan tasbih, yusabbih. Tasbih yang biasalah. Wa khassa bil musabbihat. Maka dalam ayat ini diguna sirah al-mudhari'. Yusabbihu, sabbaha, yusabbihu. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillah. Dan ada juga yang Allah Ta'ala guna lafaz sirah al-madhi seperti surah Al-Hadid, surah As-Saf, sabbaha. Dan ada juga Allah Ta'ala gunakan sirah al-amru, makna surah al-mustaqbal, seperti dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa? Tengok dia punya taujih. Kenapa sekali dia guna yusabbih? Kenapa dia guna sabbaha? Dan adanya sabbih dengan al-amr. Ini dia panggil lataif Qur'aniyah yang kita perlu tadabbur. Penjelasannya, sirah al-madhi sabbaha. Maknanya telah bertasbih kepada Allah, memuji Allah Ta'ala. Isyarat kepada araqat di tasbih. Tasbih ni sudah dikenali awal lagi Allah Ta'ala ciptakan manusia, makhluk ini, maka dia hajarnya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan satu perkara baru memuji Allah Azza wa Jalla itu. Mana kamu makhluk manusia, kalau tak nak dengar kata ke, jin kita tak nak kata, Allah dah ciptakan makhluk lain, malaikat yusabbihuna, yang sentiasa bertasbih
kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga tasbih segala al-kainat, seperti dalam ayat kita ni, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang kedua, sirah al-mudhari', yusabbih, macam dalam surah kita ini. Isyaratun ila tajaddud, maknanya kumpulan yang bertasbih berterusan bertasbih, tidak ada yang berhenti bertasbih. Maka dia berterusan selagi adanya makhluk ini, mereka akan bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, siratul amri, sirah arahan. Bila kata arahan, benda ni mustaqbal, akan datang, itu makna arahan. Sebab biasanya bila kita arahkan satu benda, setelah diarah baru dibuat, gitu. Menunjukkan bahawa semasa semua yang akan datang, tasbih itu berterusan. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, dia panggil tasbih al-kaun, universe. Al-kaun, semuanya bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam surah Al-Isra, tanda suratul Isra ayat 44, Allah kata apa? Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Semua bertasbih bagi Allah Ta'ala tu, langit yang 7 dan bumi, wa man fihin, dan semua yang ada di atas langit dengan bumi bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Semua makhluk ini bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham mereka bertasbih. Lebih-lebih lagi tasbih makhluk ni. Batu, kayu, burung-burung yang duk berkicau, ayam berkokok waktu pagi, itu tasbih, kan? Innahu kana haliman ghafura, itu surah Al-Isra, menunjukkan bahawa semua perkara di atas dunia ini bertasbih. Yang tak mau bertasbihnya siapa dia? Manusia dengan jin yang derhaka, itu yang tak mau bertasbih, dan juga manusia yang lara, yang lalai, itu kurang tasbih. Ada. Apa makna tasbih di ayat ni? Ma fis samawat, dipanggil tasbih al-kainat. Maksudnya mereka, kumpulan ini tunduk dan patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Kita tengok cakrawala yang besar-besar, matahari, bulan, bintang, semuanya berjalan fi falakin yasbahun, dalam perjalanan mereka. Orang panggil radar dia ataupun galaksi dia tak keluar daripada landasan. Tak pergi cepat, tidak kemudian. Sekali-sekala berlaku gerhana, itu Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, boleh je aku buat, kan? Maka itu dia panggil tasbih al-kainat, sebagaimana disebut oleh sebahagian ulama tafsir. Dan mereka bertasbih dengan bahasa yang kita tak faham, tapi diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun ayat yang mengarahkan supaya kita bertasbih, seperti ayat sabbihisma rabbikal a'la, tasbihlah kamu memuji Allah Azza wa Jalla. Fasabbih bismi rabbikal azim, dalam surah Al-Waqi'ah, sabbih, bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung, surah Al-Waqi'ah ayat 74. Maka ketika turunnya ayat sabbihisma rabbikal a'la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan dalam sujud kamu tasbih subhana rabbiyal a'la. Ketika turunnya fasabbih bismi rabbikal azim, surah Al-Waqi'ah 74, qala ij'aluha fi ruku'ikum. Nabi kata jadikan tasbih dalam rukuk, kita pun subhana rabbiyal azim. Tengok, Allahu Akbar. Wassalat juz'un minha tasbih, dalam solat sebahagian daripada solatnya tasbih, yang lainnya doa, yang lainnya gerakan. Kita kata alhamdulillah. Apa makna tasbih? Tasbih dengan makna taqdisullah, menyucikan Allah Ta'ala.
wa tanzihuhu, dan membersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Dan kita juga adalah mengisbatkan al-kamalu lillahi wahdah, kesempurnaan itu bagi Allah yang esa, yang tunggal. Ma, tengok, yusabbihu lillahi ma. Orang belajar bahasa Arab, ma ni biasanya digunakan untuk benda-benda yang tidak berakal, seperti langit, bumi, bulan, bintang, segala falak. Isyarat kepada awalim azimah, makhluk-makhluk yang besar, kalau kita tengok dia punya cakrawalan besar-besar berlaku tu, bumi kita ni kecil nak banding. Semua golongan ini mengetahui, memuji Allah Azza wa Jalla. Maknanya, hei manusia, kalaulah makhluk yang besar kenal Allah, yusabbihu lillah, muhak kecil, sepak batu pecah kaki, teratuk kepala sakit, cocok duri pun mengadu, sombong, tak mau tasbih pada Allah, ajaib. Ini Allah Ta'ala nak tegur makhluk yang kecil. Dia bawa mari al-kainatul kabirah, awalim azimah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Tengok Allah kata apa? Lahul mulku wa lahul hamd. Bagi Allah lah segala kuasa pemerintahan. Allah Ta'ala yang kuasa. Kenapa kamu tak nak puji Allah? Hidup puji makhluk-makhluk ni untuk apa? Untuk nak membodek. Buat apa? Sehari dua ni bolehlah bodek, kan? Sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, telah menganugerahkan kepada kita segala perkara yang kita nak. Walahul hamdu, baginya lah segala kepujian. Kata di para ulama, alhamdu dengan makna as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Tanda dia pelajar-pelajar. Kalau kata alhamdu, pujian itu dengan mana kita puji Allah Ta'ala dengan sifat dia yang maha mulia. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala berkedrat, Allah Ta'ala punya ilmu, Allah Ta'ala al-hilmu, al-syukru, al-khabir. Itu kita puji Allah Ta'ala dengan sifat dia yang sempurna. Kalau kita kata asyukru, tengok, syukur tak apa pula? As-sana'u 'alal mahmudi bin ni'ami. Kita puji Allah Ta'ala dengan kebaikan yang dia beri, segala nikmat yang dia anugerahkan kepada kita. Kita kata syukur. Puji ni tak payah ada benda-benda, kita puji Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala, ulama berbincang tentang mana lebih tinggi darjat syukur ke puji. Syukur maknanya kita puji Allah Ta'ala setelah dapat nikmat, kan? Tapi pujian alhamdulillah bila-bila masa saja. Kita tahu Allah Ta'ala sempurna, Allah Ta'ala ni maha kaya, Allah Ta'ala maha pemurah, maka kita puji Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya yang maha sempurna. Ini kita kena belajar dalam Asma'ul Husna nanti insya-Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap suatu. Tak ada makhluk lain berkuasa, Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah lah yang mengaturkan kejadian kamu, maka ada sebahagian dari kamu yang kafir, na'udzubillah, dan ada sebahagian dari kamu yang beriman, alhamdulillah. Dan Allah amat melihat akan segala yang kamu kerjakan, serta membalas masing-masing kerja yang kamu buat. Tengok, ada yang kata huwallazi khalaqakum, dia wakaf situ, Allah yang menciptakan kamu. Summa jaa, kemudian lepas pada itu musta'naf, mula balik, faminkum kafirun, ada di kalangan kamu hak kafir, dan ada di kalangan kamu yang beriman. Ada ulama kata dah satu ya,
muttasil. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Jumlah wahidah. Maka dia jadi satu jumlah je. Tapi berbeza dari sudut makna. Kalau berhenti wakaf dengan wasal, apa beza dia? Tengok. Orang yang kalau kita baca qiraatul fasli, maknanya kita berhenti faminkum huwallazi khalaqakum, berhenti setakat tu, menunjukkan Allah Ta'ala menciptakan manusia. Kemudian dia mula dengan cerita baru, ada manusia ni yang kafir, ada manusia yang beriman. Kalau kita baca wasal, huwallazi khalaqakum faminkum ila akhiri, mana Allah Ta'ala jadi menciptakan kamu berbeza-beza. Ada hak kafir, ada hak mukmin. Orang mukmin mulia, orang kafirnya hina. Gitulah. Baik. Itu satu. Lataif ataupun dipanggil ilmu tadabbur. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala sebut kafir dulu? Biasanya dia sebut orang mukmin dulu. Tapi dalam surah ini, dalam ayat ini, kafir dulu dia sebut. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Sedangkan Allah nak suruh kita jadi beriman. Ini kata di para ulama pengkaji, ulama tadabbur kata, ya bedak bihi. Maka dimula dengan kalimah kafir dulu sini. Kerana dalam dunia seketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan itu, kebanyakan manusia kafir. Aghlabun nas. Sebagian dalam surah Yusuf, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tak ramai manusia jadi beriman walaupun munak sangat mereka jadi beriman. Itu sebab yang pertama, faminkum kafirun disebut kafir dulu kerana orang gulungnya kafir ni ramai. Kita nak banding hari ni pun, kalau kita banding penduduk dunia hari ni, ramai lagi yang kafir nak banding dengan orang yang beriman. Masya-Allah. Penduduk Jepun setakat yang nak pergi tahun lepas 0.06%. Berapa orang je mana yang beriman di kalangan warga Jepun tu. Yang ramai-ramai itu pokok muhajirun, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Malaysia lagi duduk sana. Jadi ada ramai sikit pusat-pusat Islam tu. Orang Arab, Turki kan. Sebab yang kedua, li'anna siyaq as-surah. Kerana surah ini perbincangan dia tentang mencerca puak-puak kafir dan membatalkan hujah-hujah mereka, maka munasabah Allah mula faminkum kafirun dimula dengan kafir dulu. Allahu musta'an. Baiklah. Dalam ayat ini tidak menunjukkan bahawa manusia itu majbur atau disebut dengan nama seperti pengumpulan Jabariyah. Ia mengatakan manusia ni macam robot je, tak boleh nak mikir apa. Lah. Allah Ta'ala telah beri kepada kita akal. Allah Ta'ala telah beri kepada kita pemikiran. Allah hantar mari kepada kita wahyu supaya kita berfikir. Pilihlah jalan wa minkum mu'min, jadilah orang yang beriman supaya kamu selamat. Masya-Allah, tabarakallah. Ayat yang kedua ini datang setelah Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang apa? Tentang tasbih. Kalau makhluk-makhluk lain bertasbih, kamu manusia yang aku ciptakan di atas fitrah yang bersih, kenapa tak mau tasbih? Itu Allah Ta'ala tegur makhluk-makhluk dia yang tak mau bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Comel pelajak-pelajak. Dan Allah menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu, dan kepadanya lah tempat kembali. Yang pertama Allah kata khalaqas samawati wal ard bil haqq. Apa makna bil haqq? Tanda ada. Dalam ayat ini terjemah dengan sungguh layak dan sungguh berhikmah. Kata di para ulama tafsir, al haqqu
Di antara hak layak situ, itqan. Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi dengan cukup teratur dan teliti. Nizam, peraturan, sistem, peraturan al-aflak, matahari, bulan duduk berpusing di tempat dia tu, tak pernah accident. Dua tu, bintang-bintang yang banyak langit tak belaga. Allahu Akbar. Yang kedua, al-haq, yang kedua dengan makna Allah Ta'ala ciptakan makhluk ini li hikmatin, dengan hikmah untuk dunianya, untuk akhirat. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Kemudian itu makhluk-makhluk lain. Kemudian Allah kata wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan aku cipta ke kamu hai manusia sebaik-baik ciptaan. Kita ni kalau nak banding dengan makhluk lain, dengan binatang, berasa comel dah kita ni. Comel ke tidak? Tangan, Allahu Akbar. Ana kadang-kadang duduk belek dalam internet. Bila kita tengok binatang lain apa, senang juga hidup dia. Tapi bila tengok gajah, susah dia gajah ni. Anak dia jatuh dalam lubang, nak akak tak boleh. Padahal dia besar. Tangan dia kena main molah gitu nak gitu dia. Sebab tangan dia tak boleh pegang anak dia, tak boleh dukung. Allahul musta'an. Kita mikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, mu tak cipta, mu tak buat makhluk ni saja-saja. Kita duk perhati tengok ada hikmah yang sangat besar untuk kita nyatakan syukur. Mujurlah aku manusia. Comel tu yang buat kita, ada tangan, ada kaki. Tengok tangan kita apa comel. Kenapa tak sama jari? Bila duduk sini sama. Buka tak sama. Subhanallah. Tangan kalau kenapa tangan gajah nak apa kita? Hei, duk musnya belala tadi nak apa? Allahul musta'an. Fikirlah kita sentiasa untuk menjiwai betapa agungnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk main tengok cermin siang malam. Aku ni comel. Hak Tuhan buat itu apa comel, tak apa lawa Tuhan buat. Pergi cukur bulu kening pula dah. Habis pergi ambil cat tepek warna putih ada tu. Tukar pula kita ngelotong. Allahul Akbar. Jangan para muslimat yang duduk belajar ilmu tadabbur tafsir, jangan jadi lutung kita. Allah buat comel-comel kita pergi cukur. Hak lain pula pergi duduk tu lutung, hak dalam zoo negara pula. Kenapa tu? Akhirnya Allah kata wa ilaihil masir. Mau kena ingat kamu comel ke tak comel, kepada Allah Ta'ala lah tempat kembali kamu. Ayat 4. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui segala yang ada langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan. Dan Allah sememangnya mengetahui segala isi hati yang terkandung dalam dada. Allahu Akbar. Ayat ini dia panggil lengkap. Tuhan tahu segala benda. Hak di atas, hak besar langit, hak di bumi, hak kita rahsia yang kita sembunyi, Allah Ta'ala tahu hak dalam hati kita. Kerana itu kita tak perlu mendabik dada. Setiap benda kita bagi lillahi ta'ala, ikhlas. Dengan tulu ikhlas, tulis besar di kotak, tulu ikhlas. Tapi kalau orang tak ambil gambar, berah muka. La. Tuhan tahu apa yang dalam hati kita. Manusia jangan dakwa kita tahu. Ni setengah orang ni kalau dia kelahi, aku tahu dalam hati dia, bohong ni, busuk hati. Mu tahu macam mana dalam hati orang. Kita jangan mendakwa benda yang di luar kemampuan kita. Allah saja yang tahu apa yang dalam hati kamu. Bizatis sudur. Manusia tak tahu. Sehingga akan dibincang oleh para ulama, bagaimana malaikat tahu kalau kita berzikir senyap-senyap dalam hati. Pasal tu lagi kita kata kita berzikir kena bunyi subhanallah, alhamdulillah, Allah. Kalau duk main ke dalam hati je, itu orang panggil berfikir. Cuma timbul sebuah hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin. Siapa bercita-cita, berangan-angan nak buat benda baik. Macam mana kita, bila kata kita bercita-cita dalam hati kita, macam mana malaikat tahu? Itu kuasa Allah Ta'ala dia beri. Malaikat boleh kesan, boleh scan benda tu. Wallahu alam.
dalam kuasa-kuasa yang tertentu yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Habislah kita muqaddimah tentang tasbih, tentang ilmu Allah, tentang penciptaan makhluk. Ini semua dia panggil hujajun wadihatun, hujah-hujah yang nyata, yang jelas. Allah nak tunjukkan kuasa dia kepada kita supaya kita jangan lara, jangan leka, jangan lalai. Baik, kita pergi kepada episod baru pula dalam ayat dalam surah ini. Ayat yang kelima, Allah nak ajar kepada kita, mu jangan duduk mikir tengok bumi ni, mu duduk berjalan sana sini, tengok apa dia kejadian makhluk dan peristiwa yang telah berlaku di atas bumi ini. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka. Dan mereka di akhirat kelak beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita tak berhenti lama di sini karena dalam surah Al-Makkiyah juzuk yang ke-30 dulu ana hurai panjang sampai 50 siri juzuk yang ke-30 karena dia termasuk dalam di awal min awailis surah, di antara surah-surah yang awal surah Makkiyah yang menyebut tentang perkara-perkara ini. Jadi alhamdulillah kita dah dengar kisah kaum yang terdahulu, kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Samud yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mung puak Quraisy berjalan atas bumi pergi ke Syam, pergi ke Yaman, tak perhati ke? Kita manusia atas ni yang duduk di tahun 2020 ni pun banyak travel sana sini. Kalau tak travel dengan kaki kita pun, kita travel dengan minda kita. Kita boleh Google, boleh cari dalam internet, boleh tengok sini semua kita tahu. Tapi yang tak tahunya apabila hati tersumbat dengan dosa-dosa yang maksiat menyebabkan kita tak terasa peristiwa-peristiwa yang berlaku itu sangat berbahaya kalau tidak diambil pengajaran dan iktibar. Tengok ayat yang ke-6. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna wallahu ghaniyyun hamid. Balasan yang demikian itu kerana sungguhnya mereka pernah didatangi rasul-rasul yang diutuskan pada mereka. Semua sudah mari. Wa ila Samud akhahum salihah. Kaum Samud Nabi Saleh mari. Puak-puak Sadum Nabi Lut mari. Puak mana semua sudah ada nabi-nabi mereka, kan? Mereka dengan membawa yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Maka mereka berkata, sombong puak-puak tu, tak mau terima. Dia kata apa? Patutkah manusia yang seperti kami menjadi rasul? Allahu Akbar. Tak mau pula dah, nak suruh hantar malaikat mari. Patutkah manusia seperti kami menjadi rasul untuk memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka kufur, engkar serta berpaling dari kebenaran. Dan Allah pun menyatakan tidak berhajatnya kepada iman dan ketaatan mereka, lalu membinasakan mereka. Dan Allah sememangnya maha kaya lagi tetap terpuji. Masya Allah, tabarakallah. Jadi manusia sombong-sombong ni, Tuhan kata wastaghnallah, Allah Ta'ala tak perlu pada kamu. Kita sama juga kita hari ni, para jemaah sekalian, kita ni duduk hari dua ni, kita solat, kita zikir, kita baca Quran, kita sedekah. Untuk Allah ke untuk kita? Untuk kita. Allah tak perlu pun. Kalau mu tak buat, tak rugi bagi Allah. Tapi yang ruginya kita. Maka kita kena sedar, kita kena ingat yang ruginya kita, Allah tak akan rugi bagi dia apa-apa. Wastaghnallah, maknanya Tuhan ulang di sini. Tuhan kata aku tak perlu. Aku bukan berajak pada kamu, tapi aku nak beri kepada kamu. Kalau kamu nak, ambil. Kalau kamu kok sombong saja, kata orang. Masya Allah, tabarakallah.
Allahu Akbar. Ayat yang ke-7. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allahu Akbar. Dan di antara sebab-sebab kufur orang-orang kafir ialah kerana mereka menganggap bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Ini punca dia. Mati jadi tanah buat apa? Apa sibuk-sibuk? Ni punca ia mencelakakan manusia sebab dia ingat dia tak ada apa-apa. Dia relax ya. Nak mati matilah. Kita sudah mati. Itu dia panggil za'ama. Za'ama alladzina kafaru. Za'ama mana sangkaan dia. Orang kafir menyangka, menganggap. Za'am ya hikayatu qaulin mazinatul al-kazib. Maknanya sangkaan, mereka sangka. Sebagian dalam hadis Nabi kata bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruk gaya seorang itu za'amu, iaitulah mereka duduk banyak menyangka-nyangka. Aku sangka tu sangka ni. Fakta tak ada. Maklumat tidak ada, sangka. Tak boleh. Maknanya ayu hadis bikulli ma sami'a wa la yatahaqqaqu min akhbar. Dia duk cerita hak dia dengar, dia tak tahu betul tak betul. Jawabnya zaman kita ini banyak ni. Tama-tama sekali di zaman kita hidup di alam maya, mazhab wasafi ni. Allah, hak kita terima bakal jadi selalu. Ini bahaya, cukup berbahaya. Baiklah. Jadi buat kafir duduk sangka bahawa agama semua berhala mereka tu betul lah. Tapi ahlul kitab dia tahu. Dalam Taurat dia, dalam Injil dia ada bangkit semula. Cuma mereka ubah-ubah sehingga menjadi cerita mitos, cerita khurafat, cerita dongeng. Tapi puak kafir tak percaya langsung. Puak ahlul kitab percaya tapi putar balik pula. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi kita bersumpah. Qul bala wa rabbi latub'asunna. Tengok. Katakanlah, bahkan bala wa rabbi, demi Tuhanku. Tengok. Bala wa rabbi latub'asu, itu sumpah. Wa rabbi, demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima amiltum. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala apa yang kamu kerja di dunia. Wa zalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Jadi para pelajar, tanda ada 3 ayat dalam Quran Allah SWT arahkan supaya Nabi bersumpah. Tanda ayat ini. Ayat yang ke-7 surah At-Taghabun, dan dalam surah Yunus ayat 53, wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun. Ini sumpah yang kedua. Sumpah yang ketiga dalam surah Saba ayat 3, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Puak kafir kata tak ada kiamat. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Ini dia panggil 3 kali Allah Ta'ala perintah Nabi supaya bersumpah menyatakan bahawa kiamat akan berlaku. Kamu akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat mana surah? Tanda pelajar ni. At-Taghabun ayat kita ni ayat 7, Yunus 53, Saba ayat 3. Alhamdulillah. Allah perintahkan kepada kita supaya bersumpah. Dan kamu akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan diberitahu tentang apa yang kamu telah kerjakan, dan yang demikian adalah mudah bagi Allah. Maka dengan itu jangan sekali-kali tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut pada kita fi hazihi surah aqsama ala haqiqataini. Allah Ta'ala suruh Nabi kita bersumpah dengan 2 hakikat. Yang pertama hakikat al-ba', dibangkitkan semula. Yang kedua, manusia ni akan dilaporkan, nyata diberi rekod laporan semua yang kita buat di atas dunia ni. Maka ikhlaskanlah kita ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlaskan hati kita,
jauhkan kita daripada maksiat. Karena itu ayat 8, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Nah, jadi ingatlah, ini semua ni Allah SWT peringatkan kepada kita, para jemaah sekalian, hujah-hujah telah dinyatakan, segala syubhat telah dihilangkan. Maka sekali lagi Allah perintah, fa'aminu billah, hendaklah kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau betul-betul kamu yakin, kamu percaya, supaya lengkap keimanan kamu, aku turunkan Quran menjadi garis panduan, pemandu perjalanan hidup kamu di atas dunia ini. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah kita setengah daripada surah At-Taghabun. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam CD yang akan datang, bermula daripada ayat yang ke-9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Baru sampai kepada surah kita, nama dia At-Taghabun. Bermula daripada ayat 9 kita akan bincang tentang At-Taghabun tu apa benda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.